Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat semua di dalam program kita mengetahui hukum-hukum tajwid, iaitu asas tajwid. Kali ini kita berada di dalam siri membincangkan adab membaca Al-Quran, ya, sambungan daripada yang lepas, iaitu 1, 2 dan 3. Hari ini kita akan bincang sampai 5 tu hari, 6 sampai 8. 3 lagi adab yang kita perlu ketahui. Okey, untuk tidak membuang masa, kita terus kepada perbincangan kita. Kita cuba perhatikan. Iaitu saya duduk sebelah kanan ini. Adab membaca Al-Quran yang ke-6, selepas membaca ta'awuz sebelum ni, yang kelima ialah diarahkan kita, digalakkan kita membaca ta'awuz. Dan ada dalil daripada ayat Quran yang Allah memerintahkan kita bila membaca Al-Quran, berlindunglah kepadanya daripada gangguan. Gangguan syaitan yang direjam ataupun hasutan syaitan yang direjam. Dipanggil syaitan yang direjam. Okey. Selepas itu kita dikendaki membaca basmalah, kecuali di permulaan surah At-Taubah kita tak boleh baca basmalah. Kita baca auzubillah saja, ta'awuz saja. Lepas tu untuk dalil ini, supaya kita membaca bismillah, ada dalilnya, iaitu daripada hadis Rasulullah SAW. Iaitu maksudnya setiap perkara kebaikan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu tiada keberkatan. Tiada keberkatan. Dan kemungkinan juga tidak diterima kerana kita tidak mula dengan bismillah. Ataupun tergantung saja. Baik. Selepas itu kita pergi kepada yang ketujuh. Selepas kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun baca bismillah dengan nama Allah. Macam kita nak sembelih ayam ke apa. Bismillah pun sudah cukup. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Baik. Yang ketujuh ialah membaca Al-Quran hendaklah menurut hukum-hukum tajwid, iaitu menzahirkan mahraj hurufnya dan sifat-sifat hurufnya dengan tepat dan betul. Maksudnya dengan tartil kalau betul tu. Dalilnya apa? Iaitu Allah memerintahkan kita supaya membaca dengan betul. Cuba perhatikan dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Cuba perhatikan. Bunyinya auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Maknanya apa maksudnya? Atau dilebihkan daripadanya dan bacalah dengan Al-Quran dengan betul, iaitu dengan tartil. Jadi itu saja berkenaan adab membaca Al-Quran yang ketujuh. Dan yang ke-8, hukumnya adalah haram membaca Al-Quran sekiranya apa? Ketika seseorang itu berhadas kerana janabah. Janabah ini untuk lelaki dan perempuan. Haid dan nifas untuk perempuan sahaja. Orang lelaki tak ada haid dan nifas. Melainkan berniat zikir. Kalau niat zikir kita membaca 3 kul misalnya kata. Kita membaca, dah biasa membacanya sebagai perlindungan diri kita. Kita baca 3 kul tiap-tiap hari. Bila masa haid itu, dianggapkanlah itu sebagai zikir, maka boleh baca ataupun darurat. Kita perlu membaca, kata nak sembelih ayam. Wah, ini Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran, ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Jadi saya nak sembelih, dia nak sembelih ayam, dah tak ada orang lain nak sembelih. Maka itu dipanggil darurat lah, bolehlah dia sembelih. Walaupun dia dalam keadaan haid ataupun nifas, dah tak ada lelaki lain lah. Dalam kawasan tu, misal kata contohnya. Tapi insyaAllah tidak berlaku. Okey. Jadi itu sajalah. Saya ulang balik. Selepas yang ke-6 adabnya, selepas membaca ta'awuz, dibaca basmalah. Ke-7 ringkasnya, membaca Al-Quran hendaklah menurut hukum-hukum tajwid. Dibaca dengan betul. Mengikut mahraj dan sifat-sifat huruf. Iaitu dibaca dengan tartil. Mengikut perintah Allah, iaitu dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Baik, bacaannya auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi itu perintah Allah supaya kita membaca dengan betul, dengan tartil. Yang ke-8, hukumnya haram bagi seseorang itu membaca Al-Quran ketika seseorang itu di dalam apa? Keadaan berhadas. Tak kira lah lelaki atau perempuan. Kerana janabah. Okey. Dan kemudian kerana haid.
dan kerana nifas, melainkan berniat berzikir ataupun darurat. Itu saja penjelasan tentang yang dapat. Ada lagi lebih kurang 9 adab yang saya akan jelaskan satu persatu nanti. InsyaAllah sampai habis adab baru kita mula yang lain-lain dulu dan kemudian baru kita mula hukum tajwid. Apakah hukum tajwid itu? Okey. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam siri yang berikutnya.